Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadrat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang disayangi sekalian. Selamat datang ke channel Hayat TV, penglipur lara hatiku, Mustafir Cinta Mustadafin. Terima kasih di atas kesudian anda menonton dan menyokong kami selama ini. Sila like, subscribe dan share video-video kami di channel ini. Jutaan terima kasih kami sembahkan di atas segala-galanya. Terima kasih pada yang berbahagia Ayahanda Haji Madinah di atas kupasan tentang pahit manis suka duka PKP, dan kita jadikan Maulidur Rasul pada tahun ini sirah perjuangan pengorbanan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kita jadikan ad-din, kita jadikan cara hidup kita. Selain daripada kita manusia berusaha, jangan lupa kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengadakan solat hajat, kita berdoa dan sebagainya. Semoga pandemik ini akan terus hilang. Untuk pusingan yang kedua ini, saya minta jangan lebih 5 minit seorang ya. Okay, sebagai orang yang nak terjun ke dalam dunia politik ya, ayah sendiri melihat peranan pihak kerajaan, pihak pemerintah dalam membantu rakyat selama ini. Mungkin ayah berpengalaman dalam gerakan tanpa melibatkan pihak kerajaan, menyalurkan bantuan-bantuan kepada pihak yang memerlukan. Jadi, apa pengalaman yang ayah dapat daripada apa yang ayah jalankan? Mungkin ada rakyat yang sangat terkesan dengan pandemik ini. Silakan. Terima kasih. Soalan yang sangat berbahaya tu kan. Ayah jelaskan, ayah sendiri susah. Ayah sendiri tidak pernah menikmati kesenangan setelah bersara daripada pakatan tersebut. Tetapi hati ayah digerakkan bagaimana nak menolong, nak membantu orang yang terkena kesan pandemik COVID. Dengan kata lain, kenalan. Ayah akan ni popular dalam laman sosial. Seluruh masyarakat kenal. Jadi ayah gunakan pendekatan itu dengan kawan-kawan daripada orang-orang kayangan, kawan-kawan daripada orang-orang usahawan, kawan-kawan daripada datuk-datuk, tantri-tantri, orang yang kaya, yang banyak duit selamanya, daripada hidupnya sampai ke pandemik 2020, duit dia tak keluar. Jadi masa inilah kita gunakan dia untuk dia menyalurkan, untuk dia ayah salurkan bantuan dari ayah. Ayah ni nak makan pun tak cukup. Tetapi keberanian, keyakinan dan keikhlasan dibantu oleh gereja Razali, kawan-kawan lain. Daripada 18 hari melati dia 2020 seminggu je. Lepas tu ayah mula gerak dari sampai ke hari ini. Dan soalan yang tadi belum tu yang tadi, dan banyak lagi bidang ayah nak bantu. Pemohon lebih kurang sekarang ini senarai list yang ayah terima ada lebih kurang 800 orang lagi yang belum diterima. Yang kita dah terima dah lagi 1,000 orang. Bukan setakat di Kuala Lumpur, Merayas Persekutuan, dan masuk di Selangor, di Kelang, di Perak. 15-17 bulan nak pergi ke mana. Jadi di sini orang terkejut. Macam mana? Senang je. Pak Ayah pun ada bantu. Ustaz Madinah datang, kena ayah Haji Madinah pun dah bantu. Kami gunakan daripada yatim, daripada ahli-ahli politik. Semua kita buka. Jadi masa inilah kita salurkan. Mereka tak menang tangan. Alhamdulillah. Dan
minat ayah untuk menyertai politik ni. Tapi orang akan melihat politik ni jadi dua perkara. Satu kotor, satu bersih. Jadi kita pilihlah politik yang bersih. Jangan kita gunakan politik untuk mengiyakan, menghalalkan cara. Gunalah politik untuk bantu rakyat, selesaikan masalah masyarakat. InsyaAllah aman. Dan kita cuba. Jadi bagi ayah peluanglah sebatan ini, ayah ni sebatan ayah Sabtu mana yang tempat. Bagi peluang kepada ayah untuk menjadi seorang ahli parlimen, ketua ahli Dewan Perwakilan Negeri dan sebagainya, untuk bersama-sama untuk membantu rakyat. Jadi yang ayah buat. Dan kita akan teruskan lagi gerakan kita. Jadi ayah dah tukar sikit ayah punya image. Daripada report 15 tahun. Dalam masa tu pandemik ni Allah bagi satu idea, bagi kemasyarakatan, bantu. InsyaAllah. Itulah susah. Kalau aku dah jadi ahli parlimen besok, dah tentu ada gaji, dah tentu ada allowance, dah tentu ada peruntukan. Oi, lagi hebat lah tuan. Aku tak ada duit pun boleh bergerak. Boleh ada driver, boleh apa, tak bagi. Pun ayah bayar gaji. Tak tahu abang lantik sebentar pun datang bayar bagi. Tak ya. Jadi orang heran. Apa ini nak kerja dalam filman pula dengan cerita ni, Allah Alam. Kalau jadi, hebat lagi. Jadi apa yang kita buat, alah ikhlas daripada hati kita. Nama itu kita, jangan riak, jangan campur, jangan boros kaya, jangan sombong. Jangan kecil-kecil orang susah. Bantu orang susah. Terima kasih pada yang berbahagia Ayahanda Rani. Jadi itu adalah usaha ikhlas, usaha murni yang dia buat oleh Ayahanda Rani. Saya yang sangat mengenali Ayahanda, kalau setakat untuk diri sendiri, Ayahanda dah senang lenang. Tapi dengan usaha yang dibuat oleh Ayahanda, dengan bantuan daripada sahabat-sahabat yang berkemampuan menyalurkan kepada NGO Ayahanda, itulah yang diagihkan kepada pihak yang memerlukan. Bayangkan tuan-tuan, kita boleh, apa yang Ayah Rani cakap tadi, lebih kurang 800 lebih senarai yang menunggu. Jadi kita fikir-fikirkanlah perkara tersebut. Terima kasih Ayahanda. Kita teruskan lagi dengan yang berbahagia Ayahanda Meja. Ayah, saya nak tanya pada Ayah masih lagi tentang perjuangan rakyat lah kan. Kalau kita melihat ada beberapa pihak, bukan beberapa pihak, setengah pihak yang tidak bersetuju dengan pihak kerajaan, tidak bersetuju dengan setengah NGO bila kita cakap suruh ambil vaksin, benda itu tidak sesuai dan sebagainya. Bila kita mengehadkan jemaah ke surau dan masjid, ada pertikaian dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ini, apa yang Ayah Meja sendiri melihat pihak-pihak ini, bahkan ada yang membuat report tentang mereka yang memaksa, bukan mewajibkan, memaksa rakyat mengambil vaksin. Jadi bagaimana pandangan Ayahanda sendiri berkaitan perkara ini? Terima kasih. Okey, berkenaan dengan vaksin ni. Ini pun satu hal berkenaan dengan vaksin. Kerajaan telah mengeluarkan arahan supaya vaksin ni diambil oleh rakyat semua, terutama sekali warga emas, warga-warga yang berumur. Lepas tu baru warga bawah 60. Sekarang ni warga bawah 18. Jadi tujuan dia, kalau kita tengok kerajaan dah bagi tahu dah bagi explanation, dah bagi penerangan, dah bagi kenapa kita kena ambil vaksin yang pertama, kenapa yang kedua, kenapa kita nak ada vaksin community herd. Maknanya community herd ni 80% rakyat mesti ambil vaksin. Kenapa? Supaya tak dijangkiti cepat dengan COVID-19 ni. Jadi masih lagi ada golongan-golongan rakyat, rakyat-rakyat bukan rakyat-rakyat biasa, bukan rakyat biasa orang kampung ke, rakyat marahan ke yang anti vaksin ni. Tapi yang paling jahat sekali saya tengok adalah penghasut-penghasut ataupun yang dia tak nak tak apa. Tak nak,
itu kerajaan memang tak paksa. Memang dia tak paksa. Kalau kita tengok Menteri Kesihatan cakap tak paksa. Tapi dia secara panggil paksa secara rela. Mana tak paksa. Tapi kalau tak buat, maknanya dia tak boleh masuk sana, tak boleh masuk sini, tak boleh masuk sini. Jadi itulah sebab dia vaksin tu perlu. Dan vaksin ni kalau kita tak ambil, dia akan menjejaskan orang lain. Orang yang tak ambil vaksin, dia akan kena pula. Yang ambil vaksin dia tak ada masalah. Kalau dia kena pun dia cuma ada stage 1, stage 2. Macam ayah kena stage 1, stage 2 je. Tak ada stage, no stage. Saya stage 1, stage 2, lepas tu habis. Tapi saya tak melibatkan kepada cucu saya, menantu saya, anak saya yang duduk satu rumah. Kerana apa? Semua ambil vaksin dan saya pun memang aktif masa tu dengan kontak yang rapat. So tak ada mana saya je lah kena dengan isteri. Sakit tekak, batuk, itu saja. Tapi alhamdulillah lepas 14 hari okey, dah boleh jalan dah. Itu sebab kalau kita tak nak vaksin, jangan kita hasut orang. Tak ada orang halang. Tapi ini yang kadang-kadang ada NGO-NGO yang mengasut, ada yang buat report polis, ada NGO-NGO yang macam-macam lah tuduhan-tuduhan. Ada pula ulama-ulama, ada imam-imam, ada tentera pun tak anda, ada cikgu pun tak anda, yang mengajar anak kita di sekolah-sekolah agama pun tak anda. Jadi macam mana? Jadi kalau tak anda, orang cakap tak payah mengajar. Dah jatuh komplain pula. Kalau tak beranda, jangan masuk, tak boleh masuk masjid. Sekarang ni kita dah tak boleh, dah 2 tahun dah tak sembahyang Jumaat. Kejap boleh, kejap tak. Sekarang ni kita dah boleh sembahyang Jumaat, tapi dengan syarat kena ada 2 vaksin. Kan? Kalau kita tak ambil vaksin, nanti pertama terjejas kepada orang yang tak ambil vaksin. Masa tak terjejas, nanti dia akan tuduh lah. Mana dia macam-macam. Tapi kita kena ingat, vaksin ni satu dunia ambil. Ada yang mengatakan nanti yang ambil vaksin ni dalam 2 tahun, 3 tahun mati. Mati tu semua kerja Allah. Macam Ustaz cakap kan, kadar dan kadar. Mati, sakit, demam, penyakit, semua kadar dan kadar. Tapi usaha tu mustahak. Tapi kalau kita tak nak ambil vaksin terus, jadi satu malapetaka, kan, keseluruhannya nanti jadi salahkan kepada kerajaan juga. Sebab kerajaan ni dia dah buat kajian dah. Kementerian Kesihatan ada lembaga kesihatan, lembaga ujian, lembaga klinikal, semua dah ada. KJ ni, YB, Menteri Kesihatan ni bercakap je, dia bukannya doktor. Dia bukan doktor KJ ni. KJ ni boleh jadi Menteri Pertahanan, boleh jadi Menteri Pelajaran, boleh jadi sekejap Menteri Sukan. Semua boleh dia, sebab dia menteri. Dia bercakap saja, kan? Tapi dia dapat input dia semua daripada profesional, pakar-pakar, kan? Baru dia cakap. Dia tak boleh cakap kosong macam tu. Dia dah dapat input daripada dia punya pakar-pakar, doktor, panel, lembaga semua. Barulah dia cakap. Dia tak boleh cakap saja. Yang kita ni tak tahu, yang cakap seronok, cakap dari segi fikir, dari segi common sense. Dari segi common sense, akal fikiran kita memanglah memang tak ada vaksin. Tapi dari segi klinikal, dari segi kajian pakar-pakar yang lain, bukan pakar Malaysia saja, pakar dunia ni, pakar saintis-saintis yang lain semua dah dikenal pasti dah, barulah kerajaan buat. Tapi kalau kita tak dengar pada kerajaan, nak dengar cakap siapa? Nak dengar cakap siapa? Jadi akhirnya besok COVID ni masih lagi memaharjalela. Jadi sekarang kalau boleh, rakyat semua ambil vaksin, tidak ada masalah. Kalau ambil vaksin tidak ada masalah. Masuk warga asing. Masuk warga asing. Warga asing yang berapa juta, yang cakap 6 juta. Kena ambil ya. Dan satu ambil dia, bagi vaksin, dah kita tahu dah ini warga asing yang tak ada permit. Yang ada permit, yang dah duduk lama kat sini 10 tahun, 20 tahun pun ada. Ya. Dan yang sembunyi dalam estate-estate tu ada. Ladang-ladang ada. Tengok dekat Raub tu, beribu pekerja-pekerja asing duduk dalam tu, jaga Durian King. Siapa nak pergi tengok? Jadi orang-orang ni semua ada, perlu diambil tindakan lah. So vaksin ni kena ada satu pemikiran bahawa vaksin ni adalah untuk kebaikan. Apa juga untuk kebaikan. Tak ada vaksin ni untuk membunuh orang lah. Tak ada kerajaan dalam dunia ni nak bunuh orang, konspirasi dan sebagainya. Konspirasi Israel lah, konspirasi Donald Trump lah, konspirasi George Soros lah, konspirasi, macam-macam konspirasi.
Tak ada orang nak bunuh orang lah. Kan? Jadi kena ada positive thinking. Kalau tidak ada positive thinking ya, maknanya itulah semua tak betul. Itulah kita minta orang ramai, NGO bantulah supaya vaksin ni kalau boleh lebih 90%, 100%. Tapi kita tengok bila negeri yang ada vaksin turun. Wilayah persekutuan ada lebih kurang 4 juta penduduk dah, 3 ke 4 juta. Tapi sekarang ni tengok positif 100, 200, 300. Di sebelah utara, sebelah Kelantan, tengok yang majoriti tak ambil vaksin, dia punya tu dah naik. Positif dia dah naik. Jadi kita kena ambil lah apa, kita tengoklah statistik. Ya, itu penting. Itu daripada saya lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ayah Meja. Jadi kita ambil pendekatan macam ni lah. Usaha yang baik, usaha yang murni yang dibuat oleh pihak kerajaan dan semua pihak yang terlibat lah, kita menyokong lah. Kita jangan membangkang tak tentu pasal lah benda-benda ni kan. Kalau kita tengok rakyat Malaysia ni pun 32 juta lebih, nak dibandingkan dengan rakyat negara China 1 bilion lebih, yang mana COVID ni bermula di Wuhan, tapi rakyat China sekarang dah bebas menjalankan aktiviti. Termasuk beberapa negara, kalau kita tengok di Eropah sendiri kan, banyak yang sudah pulih daripada COVID ni, dah menjalankan aktiviti seperti biasalah. Jadi kita menyokonglah usaha yang baik ni kan. Jangan kita menentang usaha-usaha murni yang dibuat oleh pihak kerajaan. Mungkin sebelum dia orang nak buat sesuatu, benda ni telah dikaji oleh pakar-pakar dalam negara kita. Kita menyokong benda yang baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan lah. Saya terima banyak soalan sebenarnya kan, daripada dia punya ada soalan ni daripada Puan Rukiah Abdullah daripada Kedah. Jadi soalannya ringkas je ya. Hikmah COVID. Saya rasa bila hikmah COVID ni mungkin Ayah Haji Madinah boleh menerangkanlah. Mungkin sebelum ini kehidupan kita tidak mengikut batas-batas norma, terutama kita orang Islam kan. Pusat-pusat hiburan dibuka sampai tengah-tengah malam, sampai pagi lah kan. Jadi dengan COVID ni, kita jangan tengok benda yang buruk saja, mungkin ada baiknya kan. Kita rakyat Malaysia ni banyak hidup dalam kesederhanaan seperti yang dituntut oleh agama kita. Mungkin soalan hikmah COVID daripada Puan Rukiah ni dijawab oleh Ayana Haji Musa. Seperti yang kita katakan daripada mula tadi, mana ada yang kenangan manis dan ada hikmah-hikmah yang telah dipaparkan sepanjang 2 tahun ini, yang seperti yang kita sebutkan tadi, hidup manusia penuh dengan ketenangan kerana semuanya berada di dalam rumah, dan tiada lagi budaya seorang bapa, seorang suami keluar setiap malam untuk melepak dengan kawan-kawan sehingga mengurangkan kasih sayang sesama kekeluargaan. Hikmah di antara apa yang terjadi ini di era 2 tahun kebelakangan ini, maknanya kasih sayang, penumpuan terhadap kekeluargaan itu dapat dipupuk selama 2 tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan ianya berpanjangan. Tidaklah kita menjadi lagi kupu-kupu malam pada setiap malam. Mudah-mudahan apabila corona ini telah habis dan lenyap, mudah-mudahan norma baru tadi itu diteruskan dengan kita tidak menjadi kupu-kupu malam di malam hari. Begitu juga hikmah yang kita lihat bahawa ketika era 2 tahun ini, tiada lagi kelab malam, tiada lagi mereka yang pulang sehingga pukul 2-3 pagi. Semuanya lampu-lampu jalan ditutup pada malam hari. Begitu indahnya suasana yang telah digambarkan ketika era PKP ini. Namun kita tidak mahu ini berterusan, tapi itulah kenangan manis kita di samping kedukaan yang telah ada. Inilah hikmah yang telah berlaku di sepanjang 2 tahun ini, mengajar kita untuk berkorban. Sebagaimana pada hari ini, bulan ini adalah bulan Maulidur Rasul, yang mana kita disarankan untuk mengikuti jejak langkah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban sepanjang hidupnya demi menyelamatkan manusia daripada penyembahan kepada kesyirikan dan berhala,
daripada perhambaan kepada sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya yang kita mahu ambil. Di samping itu saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman saya. Apa yang kerana ini yang terakhir untuk saya. Pengalaman saya ketika menghadapi wabak corona ini. Alhamdulillah sepanjang 2 tahun ini saya tidak pernah alhamdulillah dijangkiti oleh corona. Walaupun saya memang selalu berurusan dengan manusia, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sampai bila-bila pun saya tidak dijangkiti corona. Tetapi saya telah menjadi cemas dalam hidup saya apabila anak bujang saya telah dijangkiti corona. Jadi saya dapat memahami betapa cemasnya perasaan mereka-mereka yang dijangkiti corona, ataupun mereka-mereka yang disayangi terjangkiti corona. Memang mencemaskan, sehingga setiap hari saya tidak boleh duduk diam. Saya terus memantau anak saya. 10 orang pekerja saya telah dijangkiti corona. Mereka adalah anak-anak muda yang baru habis daripada IKM praktikal. Jadi saya melihat anak-anak muda itu seperti anak saya sendiri. Saya mengatakan pada mereka, jangan balik ke rumah, nanti ibu bapa awak dijangkiti corona. Jadi awak tinggallah di rumah saya akan sediakan. Seramai 10 orang saya kuarantin mereka kerana mereka menjalankan praktikal di Serdang, di sebuah universiti di Serdang. Jadi sehingga kerja kami terpaksa dibatalkan sebab pekerja saya menghadapi corona. Jadi saya kuarantin dia orang. Ya Allah, dahsyatnya. Setiap hari saya akan membeli berbotol-botol air mineral ataupun air drinking water. Dan setiap hari saya akan membeli buah-buah kelapa yang begitu banyak sekali di Greenwood, di Seri Gombak, untuk saya isikan badan mereka dengan sebanyak-banyaknya air. Sebanyak-banyaknya air mineral water dan sebanyak-banyaknya air kelapa. Sebab ada orang bilang sama saya, benda ini seperti denggi. Denggi pun tiada ubat. Apabila kita pergi ke hospital Selayang ataupun hospital HKL, doktor mula sekali untuk menghadapi pesakit denggi, dia akan bagi drip air untuk membasahkan badan kita ini supaya suhu badan kita yang demam itu akan turun. Jadi yang menakjubkan saya, hari pertama, hari kedua, anak saya dan pekerja saya mengatakan, sini panas macam api. Panas macam api, dan mula terbatuk-batuk dan sakit tekak. Diarrhea bau belum hilang lagi. Lalu hari yang kedua, saya ambil mereka, letakkan dekat kuarantin. Saya telah paksa mereka meminum air sehingga kalau boleh pergi ke bilik air sampai kembung-kembung perut. Begitulah seolah-olahnya. Mereka pergi ke bilik air setiap 20 minit sekali untuk mengeluarkan suhu panas yang di dalam badan itu melalui buang air kecil. Jadi besoknya setelah sepanjang malam mereka terus pergi ke bilik air untuk mengeluarkan air yang suhu yang panas dalam badan itu. Besoknya saya cek dengan pengimbas suhu demam tu, daripada hari pertama, hari kedua 38.2, dia dah turun pada 37.8. Besoknya saya bagi lagi air, besoknya lagi turun 37.2. Saya kasih lagi air terus, air. Besok tu turun dah mula 36.9. Deria bau tidak hilang. Lalu hari demi hari benda tu perlahan, selama 6 hari benda tu lepas. Alhamdulillah, saya dah lega. Begitu cemas dan bimbangnya saya ketika anak saya, satu-satunya anak saya kena, anak-anak lain tak kena. Jadi yang nak cerita di sini ialah, tiba-tiba minggu depan itu jiran saya 6 buah rumah kena semuanya family. Begitu juga saya layan mereka dengan cara saya layan pekerja saya tadi. Saya kasih mereka air terus, paksa dia minum, minta dia kalau boleh anak-anak semua tu, mak-mak semua tu selalu terkencing, selalu buang air kecil supaya menghilangkan. Alhamdulillah, selama 6 bulan itu, selama 6 keluarga itu semuanya telah lepas daripada ujian penyakit ini. Alhamdulillah. Jadi saya sarankan, na'udzubillah, kalau sesiapa yang ada kena, minumlah air sebanyak-banyaknya, sangat berkesan. Alhamdulillah, samping ubat-ubat yang mereka katakan herba ke apa semua tu, tapi air yang sangat dahsyat kepentingan dia untuk menurunkan suhu badan. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah dah selesai. Terima kasih ya ayah. Terima kasih. Terusnya untuk Ayanda Rani ya. Ini daripada Pak Sumat Dengkel lah. Ringkas je ya.
tangguhkan PRN Melaka. Pak Sumat. Pak Sumat Dengkel. Dia ringkas dia soalan ni. Ha. PRN Negeri Melaka. Betul lah. Ni kita teringat masa PRN di negeri Sabah. Situlah bermulanya wabak ni hingga ke tidak dapat dibendung. Jadi untuk di negeri Melaka, rakyat pun teringat baliklah kepada kisah di negeri Sabah. Elok tangguhlah, stop dululah bagi keadaan boleh tapi sedia kala insyaAllah jalanlah, bolehlah buat PRN di mana yang Ustaz Haji Madinah Nastar bagi tahu, suruh seluruh rakyat minum air banyak-banyak, beli air banyak-banyak, minum. Jadi harus ditangguhkan. Kita katakan PRN ni biar dululah, kisahkan COVID ni dulu, clearkan COVID-19 ni dulu ke tahap yang paling minima. InsyaAllah rakyat Malaysia mampu melakukannya sehingga keadaan dah terkawal. Okeylah, nak buat apa pun buat. Dan nasihat saya lah, sebagai orang yang telah pun dijangkiti oleh corona ni, samalah macam Ustaz Haji Madinah Natal bagi tahu tadi tu, bukan setakat air kelapa, segala ubat, segala air. Dah masuk yang mahal punya air macam mineral tu, air apa benda tu, RM15 ke lagi. Itu soda. Kan air EPE apa tak? Banyak yang mana. Tapi dalam ada tu macam-macam ubat orang bagilah. Apa nama air makan. Dia simple je tuan-tuan. Jangan terlalu cemas. Orang yang sakit tu sebenarnya jangan terlalu cemas. Relax saja, dan buangkan apa nama bisa-bisa dalam tu, kuman itu dengan menggunakan air. Ya, air adalah sangat mujarab tuan-tuan. Tak kira air apa. Sebenarnya media beritahulah, dalam perniagaan online sangat mewah, sangat rancak dalam pandemik ni. Kerana orang akanlah macam-macam. Kata dia makan buah imah, paku pun dia makan. Masuk kan, kita tak hidaki selamat, dia tak kisah. Jadi yang terkena ujian tu, okey, mungkin satu peringatan. Yang belum kena ujian macam Haji Nata ni, siap kau. Agak-agak jangan kena lagi lah. Dan jangan terlalu ria sangat. Yang dibagi oleh kerajaan, boleh ke sana, boleh ke sini. Awas, tak tahulah. Macam Haji cakap, tapi bila sampai 2025 pun kita masih berkawan dengan pandemik, dengan corona ni. Jadi yang nasihatkan, jaga SOP, jaga kesihatan dan jaga jarak, tentu pakai mask macam biasa tuan-tuan, ya. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, supaya negara kita boleh pulih macam Pak Yang beritahu, macam negara China yang pencetus utamanya COVID-19 ni lah. Alhamdulillah, insyaAllah kita doakan, jaga kesihatan, jaga SOP, jaga kita. Terima kasih. Ya, saya nak tambah sikit. Kalau kita tengok kejadian di Melaka, perangai sesetengah wakil rakyat dalam keadaan rakyat menanggung susah, keadaan ekonomi negara pun tak stabil. Ada beberapa wakil rakyat, saya tak cakap semua, yang mengambil tindakan yang sedemikian. Apa pendapat ayah berkaitan? Seluruh rakyat negeri Melaka dah tahu dah perangai wakil-wakil rakyat yang di negeri Melaka hingga menjadikan satu benda yang luar biasa. Seluruh rakyat Malaysia dah tahu perangai ahli parlimen. Senang, simple jawapan dia. Oleh itu harus kita mesti berubah. Awas pada rakyat-rakyat dan juga kepada pengundi-pengundi, guna fikiran, guna otak. Corona ataupun pandemik COVID membagi kita fikir bagaimana
nak memilih pemimpin. Awas. Terima kasih Ayanda Rani. Soalan daripada Kak Jah Pontian. Kak Jah Pontian Johor. Jadi yang lelaki ni, ni Zakaria Muhammad ni apa ni? Ini ayalah kita ambil yang Kak Jah lah. Kak Jah ni soalan daripada Kak Jah. Kak Jah daripada Pontian. Terus membantu rakyat walaupun banyak aktiviti dah dibenarkan. Silakan Nera. Ya. Terus bantu rakyat maksudnya minta pihak kerajaan terus membantu rakyat lah, jangan walaupun dah aktiviti perniagaan dibenarkan. Saya rasa soalan ni lebih kurang macam tu. Ini adalah permulaan jadi kita tak boleh membiarkan pada orang-orang semua peniaga ni tanpa membantu dia orang. Sebab ini adalah baru di peringkat permulaan aktiviti termasuk peniaga-peniaga ni dibenarkan. Okay. Untuk rakyat memang tugas kerajaan sebenarnya untuk membantu peniaga-peniaga yang terkesan akibat COVID ni, terutama sekali peniaga-peniaga kecil lah. Mungkin peniaga-peniaga kecil yang paling banyak terkesan kerana mereka dah lama tak berniaga. Yang kedua, peniaga usahawan-usahawan sederhana. Usahawan-usahawan sederhana pun banyak yang terkesan. Tetapi sampai bila kerajaan nak membantu? Mungkin 6 bulan, mungkin setahun, tapi ada limit dia saya rasa. Mungkin dalam 6 bulan selepas PKP rakyat kerajaan akan bantu. Mungkin setahun. Tapi kerajaan tidak akan dapat bantu selama-lamanya ataupun 2-3 tahun. Kerana kerajaan ni terjejas dengan bajet kewangan dan sebagainya. Sebab sekarang ni duit pun dah dibelanjakan sejak 2 tahun berbilion dah. Hutang negara pun dah meningkat tinggi. Jadi kerajaan bagi yang terkesan betul-betul lah, kena pastikan yang terkesan. Dia kerajaan tidak akan dapat bantu sebagaimana PKP yang sebenarnya. Sebab sekarang rakyat dah boleh bergerak, boleh dah keluar, rakyat dah boleh berusaha sendiri kan. Kerajaan pun tak boleh bagi contoh saya bagi. Sekarang kalau kita tengok di mana-mana peniaga-peniaga kecil seperti cawan tumbuh. Di sebelah traffic light ada, di roundabout ada, tepi jalan ada, di parking lot ada, sampai kereta nak bergerak tak boleh. Dulu boleh. Sebab kereta tak banyak. Betul macam Ustaz cakap, kereta tak ada. Jadi boleh dekat tepi jalan, dekat roundabout semua. Tapi sekarang dah tak boleh. Kalau kita tengok di tempat-tempat yang tertentu jam disebabkan oleh peniaga-peniaga kecil terlalu banyak berada di tepi jalan, mengganggu pergerakan lalu lintas. Jadi takkan sampai bila nak bagi? Contohnya wilayah persekutuan bagi lesen all free to all. Niagalah kat mana-mana. Sekarang kita tengok mana-mana ada orang berniaga. Jadi sebagai sebuah bandaraya, takkan kita nak tengok peniaga-peniaga berada di tepi jalan kan? Tapi kena ada satu usaha oleh wilayah, letakkan mereka di satu tempat. Tanah banyak, tanah kosong banyak. Usahakan bantu satu pusat perniagaan untuk mereka ni. Kumpulkan mereka ni di tepi-tepi jalan, letakkan satu pusat, berniaga di situ. Contohnya uptown ke, pasar malam ke, midtown ke, apa jugalah yang digelarkan. Tapi kumpulkan mereka di satu tempat. Jangan dibagi sepah-sepah. Yang pertama, mereka boleh berniaga dengan baik, dengan elok, supaya semua pelanggan sampai di situ. Semua boleh. Contohnya Danau Kota dulu, berapa ribu orang pergi ke sana? Berapa ratus orang berniaga ke situ? Sekarang dah tak ada. Contohnya di Ceras dulu ada uptown yang besar, semua boleh berniaga. Buat macam tu. Jangan ada sekat-sekat lagi orang nak buat satu kumpulan perniagaan. Jadi, gunakan kemudahan, luluskan lesen, luluskan tanah-tanah yang boleh digunakan oleh persatuan-persatuan untuk menggerakkan ahli dia berniaga. Jadi ini adalah satu bantuan kepada persatuan dan juga usahawan-usahawan. Selain daripada bantuan-bantuan lain, maknanya seperti makrokredit, tekun, tambahkan lagi. Kalau dulu bagi 3,000, mana nak cukup kan? Tak bayar 3,000, jangan di blacklist. Tambahkan 6,000. Sebab 3,000 tak cukup berniaga, tambah 6,000. 6,000 gagal lagi, tambah lagi 12,000. Tak banyak.
1 bilion. Kalau boleh menyamun berbilion-bilion, apalah gunanya 1 bilion bagi usahawan niaga, betul tak? Nyamun boleh berbilion. Yang Takkanlah tak boleh bagi 1 bilion untuk usahawan baru seorang 20,000. 20,000 kali dengan 1 bilion boleh dapat 200,000 usahawan. Okay, ayah, kalau kita tengok peratus, Mesti dapat sokongan usahawan ni. kalau kita tengok peratus kehilangan pekerjaan tu agak tinggi kan. Jadi mereka yang hilang pekerjaan ni, bagaimana cara untuk kita nak bantu dia orang? Adakah pihak BIM perlu sediakan peluang-peluang untuk dia orang menjana ekonomi semula? Oh, untuk perniagaan betul apa? Maksudnya rakyat yang kehilangan pekerjaan diberhentikan dia disebabkan Covid ni. Okey, rakyat yang hilang pekerjaan oleh kerana pandemik Covid ni, sampai Covid dah tak ada, ambil dah balik pekerja tu. Bukan masalah pun. Mungkin masa pandemik Covid dulu, tokeh-tokeh tak lalu bayar gaji, tak larat nak bayar gaji, buang orang. Nanya orang tu, tak bekerja. Kalau pandemik dah tak ada, kamu ambil dah balik. Orang-orang yang kamu buang dulu. Apa masalah? Ya, nak sambung sikit, tertarik dengan apa nama ni, usahawan kecil tadi ni. Dia punya ni bantuan pinjaman. Bantuan pinjaman ni, kerajaan ni berguna otak sikit lah. Kau bagi dia RM5,000. Tiap-tiap hari, tiap minggu bayar RM60. RM5,000 dah 2 tahun dia tak berniaga. Situ nak bayar rumah, situ nak bayar nak makan, nak bayar kereta, lesen, nak bayar bil api air. Di Covid ni dia bukan kira dia kata sebut masa bil apa. Kerajaan tak kena bagi lebih. Kenapa tak boleh bayar? Cari duit. Dengan beli list, betul lah tu. Lepas tu tambah RM5,000. Biar satu orang sampai RM25,000, RM30,000. Barulah poket dia kebong. Nak bayar hutang kawan lagi. Nak bayar hutang itu lagi. Duit tu cuma RM5,000 tu. Mana double. Betul lah meja cakap. Menyamun berbilion-bilion. Nak bagi rakyat RM3,000. Bila tak bayar, boleh list. Ini tak boleh. Ubah! Jadi yang nak ubah, seru kepada usahawan-usahawan boleh jumpa Tan Sri Nohumah. Kepada yang terjejas dan terkena pandemik Covid, macam mana nak merawatnya? Air lah yang paling mujarab sekali. Air mineral ke, air kapur ke, air drinking, dan air adalah sangat-sangat mujarab kerana dapat menurunkan suhu panas dalam badan. Makanlah vitamin-vitamin, buah-buahan, lemon, limau dan sebagainya. Ya, jangan bimbang tuan-tuan, kerana tidak ada ubat penyakit di sini Covid tidak ada ubat. Jadi ayah segera seluruh rakyat Malaysia minum air banyak untuk menurunkan, memutuskan rantaian COVID-19. Oh, dahsyat. Terima kasih pada Ayah Rani. Saya nak minta Ayah Meja tambah sikit lagi Ayah, berkenaan dengan bantuan yang perlu kita bantu pada mereka yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan, peniaga-peniaga yang baru nak memulakan perniagaan. Ini hanya permulaan, jadi kita nak kena bantu dia orang. Kita tak boleh biarkan dia orang ni bergerak secara sendiri. Apa yang penjelasan daripada Ayah Meja untuk kita sama-sama membantulah, termasuk pihak kerajaan, NGO dan orang yang berkemampuan membantu pihak-pihak yang terkesan dengan Covid ni. Okey, kita yang paling terkesan sekali adalah peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga kecil. Mereka ni lah yang sekarang ni 2 tahun yang telah habis modal lah. Dah habis modal, tak berniaga. Dulu boleh berniaga, sekarang tak boleh berniaga. 2 tahun dah tak ada modal, modal tu dah kosong. Sekarang adalah masa kerajaan wujudkan balik tekun ni, wujudkan mikrokredit, bantu kepada usahawan-usahawan kecil ni, peniaga-peniaga kecil. Sebagaimana dulu boleh bagi 3,000 permulaan, sekarang ni naikkan 5,000. Sekarang nak buat stall burger pun 5,000 tak cukup. Ya. Nak buat stall roti canai pun 5,000 tak cukup. Manakah mungkin 3,000 tak cukup sekarang. So 5,000 diberikan peruntukan kepada peniaga-peniaga kecil ni. Teruskan usaha untuk berniaga, mencari rezeki, menjaga keluarga, sara hidup. Kalau tidak bantu, mereka ni tidak akan boleh bergerak. Dan
kerajaan pun sebenarnya apabila bantu, duit yang ada ni dia berpusing balik, mereka belanja. Golongan bawahan ni dia dapat 5,000, dia belanja 5,000. 1 sen pun tak boleh simpan ke dalam simpanan belanja. Jadi ekonomi tu berpusing. Dapat dekat kerajaan, kerajaan tax pusing balik. Itu saja. Janganlah kita pentingkan kroni-kroni, peniaga-peniaga besar, usahawan-usahawan besar bagi pinjaman 10 juta, 20 juta, 30 juta. Sebab mereka ni kadang-kadang bagi pinjaman 30 juta pun tak bayar. Betul ya? Baik bagi daripada 30 juta ni, kroni-kroni ni bagi pinjaman, bagi grant sampai 100 juta. 100 juta ni bagi kepada usahawan kecil ni, lagi banyak boleh dapat. 100,000 orang boleh belanja. Jelas sikit lah. Kerajaan bagi pinjaman 30 juta seorang. Dia mengundi, dia seorang kan, ada tak undi. Dia bagi 30 juta ni kepada usahawan kecil ni, banyak mengundi, boleh undi kamu. Nak main politik macam tu. Kau bagi 30 juta, kau ada bayar, dia seorang dia tak bayar. Dia seorang dia tak undi pun. Tapi kalau kau bagi usahawan kecil ni, yang beratus-ratus ribu dalam Malaysia ni, dia akan ingat dia akan undi kamu. Kali ni ayah sokonglah ayah meja. Bagi apa? Jadi undilah ayah Rani calon Bandar Tun Razak. Nanti dulu. Jadi usahawan kecil yang terbiar kerana pandemik Covid ni, betul lah meja cakap tadi. Apalah 5,000, kau nak gam dia, nak blacklist dia. Usahawannya nak minjam 5,000 ni, lebih kurang dekat 10,000 orang umpama dia lah kan. Satu kawasan dan daerah. Sedangkan orang yang kau bagi pinjam 30 juta, 40 juta tu, seorang ya. Dia pun tak undi pun. Jahanam. Nah, ini betul. Okey, teruskan meja. Habis dah? Habis dah. Oh, lagi satu, ada lagi? Okey. Lagi satu, peniaga-peniaga tepi jalan ni yang bersepah-sepah di roundabout, di parking lot, di parking, di taman-taman yang ada stall-stall kecil-kecil tu, kumpulkan satu tempat. Jangan dia bagi bersepah-sepah dah tak boleh bersepah-sepah. Kumpulkan NGO ni, ambil dia sebagai satu kumpulan, duduk satu di Setiawangsa, satu di Wangsa Maju, satu di Ceras, satu di Gombak ni. Kumpulkan mereka dalam kumpulan-kumpulan yang besar supaya uptown, supaya mereka ni boleh disatukan, orang boleh pergi beli belah di sana. Tak payahlah pergi shopping komplek. Kalau kita pergi shopping komplek, satu barangnya mahal. Dan kita tak dapat bantu peniaga-peniaga kecil yang ada di shopping komplek di KLCC, semua peniaga-peniaga besar. Gini. Dia duduk di Kelantan atau boleh perak di Kedah. Dia minjam duit kat sini, undi balik kampung tu macam mana tuan? Tak boleh. Macam kita bayar zakat fitrah. Kalau kita cari rezeki di Gombak, zakat fitrah kita mesti di Gombak. Rezeki kita cari di Gombak. Kita tak perlulah balik Kelantan nak bayar zakat fitrah kan? Kita rezeki mana kita cari rezeki, situ kita bayar zakat fitrah. Sama dengan orang buat pinjaman dia. Kalau dia di Gombak ataupun dia di Setiawangsa, dia dapat pinjaman di situ, dia bayar di situ. Dia punya peniaga pun mesti di situ. Takkan boleh dia duduk di Gombak, berniaga di Kedah, berniaga di Kelantan. Tak boleh. Jadi kita butuhkan orang yang di situ, orang yang tempatan boleh meminjam di tempat-tempat yang sendirilah, kawasan sendiri. Ya, terima kasih pada tiga barisan ahli panel, Ayahanda Rani, Ayahanda Major Razali, Ayahanda Haji Madinah, di atas perkongsian tentang suka duka PKP. Jadi apa yang disampaikan oleh ahli panel untuk kebaikan kita bersama, ini adalah satu platform bual bicara. Ada lagi. Lesen berniaga pun susah dia nak bagi lah. Dia lesen berniaga ni. Di BKL ke Negeri Bandar Berat. Susah sangat nak bagi kepada orang-orang kita nak berniaga. Ini bukan satu hal ni. Tunggu episod akan datang. Kita cadangkan ya. Setahun ni tak ada lesen. Apply untuk RM12 setahun. Free for all semua berniaga. Tak payah lesen. Ya, setuju. Asalkan dia sihat. Syarat dia kena tengok dos vaksin COVID
Hidup buat benda basah. Lepas tu ada tembok. Selesai masalah. Orang tempatan. Apa nak jelasin? Marilah kita sempena bulan yang mulia kelahiran junjungan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mempersembahkan selawat dengan selantang-lantangnya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Salawat sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir semua sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.